Ya, sebagai contoh, dalam masalah ini, si mati iaitu seorang perempuan meninggalkan suami, ibu dan juga bapa saudara kandung. Seperti biasa, kita menyelesaikan dahulu masalah yang pertama. Suami mendapat 1/2 kerana isteri tidak meninggalkan anak. Ibu mendapat 1/3 kerana si mati tidak meninggalkan anak ataupun furuk waris dan tidak meninggalkan saudara yang ramai. Manakala bapa saudara kandung akan mendapat asabah. Jadi, berdasarkan kepada bahagian suami dan ibu, asal masalah ialah 6. Iaitulah angka terkecil yang boleh dibahagikan dengan 2 dan juga 3. Seperti mana yang telah kita pelajari di dalam kuliah-kuliah yang lepas. 1/2 daripada 6, 3. 1/3 daripada 6, 2. Dan baki 1 bahagian menjadi asabah kepada bapa saudara kandung. Ini masalah yang pertama yang telah pun diselesaikan. Dan selepas itu berlakulah kematian yang kedua, iaitulah suami kepada si mati yang pertama. Timbul masalah yang kedua, maka inilah waris-waris kepada si mati yang kedua. Kalau kita lihat di sini, ya, ibu, 2 orang saudara lelaki seibu dan seorang saudara lelaki sebapa. Manakala waris yang sama-sama mewarisi bersama dengan suami ini kepada si mati yang pertama, iaitulah ibu dan juga bapa saudara kandung, nisbah mereka atau hubungan mereka dengan si mati yang kedua, ibu ini hanyalah ibu mertua. Dan bapa saudara kandung kepada si mati yang pertama ini bukan bapa saudara kandung kepada suami. Ya? Sebab itulah 2 orang ini waris kepada si mati yang pertama ini, mereka bukanlah waris kepada si mati yang kedua. Ya? Di dalam masalah yang kedua ini. Jadi, seperti biasa, kita selesaikan masalah yang kedua dengan memberi qada faraid kepada ibu, 2 orang saudara lelaki seibu dan seorang saudara lelaki sebapa. Kepada ibu 1/6 bahagian kerana si mati meninggalkan saudara yang ramai. 2 saudara lelaki seibu mendapat 1/3 dan saudara lelaki sebapa menjadi asabah. Masalah daripada 1/6 dan juga 1/3 ini, angka terkecil yang boleh dibahagi kepada 6 dan 3 ialah 6. Kerana di sini sebenarnya masalahnya ialah tadakhul, tawafuk. Baik. 1/6 daripada 6 adalah 1, 1/3 daripada 6, 2 dan lebih lagi 3 bahagian menjadi asabah kepada saudara lelaki sebapa. Kemudian kita, seperti mana biasa, kita lihat saham si mati yang kedua, ya, jumlah saham yang diperolehi dengan asal masalah yang kedua, 3 dan juga 6. Di sini 3 dan 6 ini ianya adalah tawafuk. Tawafuk di sini maksudnya 6 ini boleh dibahagi dengan 3. 3 ini adalah angka yang terkecil, yang mana boleh dibahagikan dengan 6. Jadi maksudnya 3 ini dia ada tawafuk dengan 6. Tetapi dia tidak boleh dibahagi dengan 6. Dia perlu didarabkan dengan satu angka sehingga boleh dibahagikan dengan 6, iaitulah pada angka 2. Pada angka 2. Jadi pengkalinya kepada masalah yang pertama ini adalah 2. Kita letakkan nombor 2 di atas ini. Okey. Maka akan adalah satu tasheh yang baru
Tasih yang baru kepada kedua-dua masalah ini iaitulah 12. Jadi pengkalinya ialah nombor 2 di sini. Dan bila kita kali dengan 2 ini dia jadi 12, maka 6 ini hanya perlu kita tak perlu lagi darabkan dengan satu nombor yang lain. Okay. Jadi untuk suami yang mati ini sahamnya sepatutnya kalau ikut kepada asal masalah yang baru, 3 kali 2 jadi 6. Untuk bahagian ibu, 2 kali 2 akan menjadi 4. Bahagian bapa saudara kandung akan menjadi 2 bahagian. Bila dicampurkan akan jadi 6. Dan selepas itu kita lihat saham suami ini dengan asal masalah ataupun dengan bahagian waris-waris di sini. Bahagian waris di sini, bahagian waris si mati yang kedua, ibu, 2 orang saudara lelaki seibu dan juga saudara lelaki sebapa ini, jumlahnya adalah sama. Sudah jadi tamasul. Bermakna di sini kita cuma perlu kalikan dengan 1. Jadi dalam masalah ini, anak-anak sekalian, untuk masalah yang pertama dan juga masalah yang kedua tadi, untuk masalah yang pertama, suami ini kita tidak perlu lagi memberi apa-apa bahagian kepadanya kerana dia telah pun mati. Untuk ibu, maka bahagian ibu kepada si mati yang pertama, beliau mendapat 2 kali 2 iaitulah 4 bahagian. Manakala ibu ini tidak mewarisi, bukan waris kepada si mati yang kedua, maka tidak mendapat apa-apa bahagian harta pusaka daripada masalah yang kedua. Begitu juga dengan bapa saudara kandung kepada si mati yang pertama, bahagiannya ialah 1 kali 2, 2, dan beliau juga tidak mendapat bahagian daripada si mati yang kedua. Manakala ibu kepada si mati yang kedua tidak mendapat apa-apa bahagian di dalam masalah yang pertama, tetapi untuk masalah yang kedua beliau mendapat 1 bahagian daripada saham si mati yang kedua ini. Jadi nilainya kita kalikan, pengkali di sini 1, 1 kali 1 adalah 1. Dan 2 orang saudara lelaki seibu ini mendapat 2 bahagian sahaja daripada si mati yang kedua. 2 kali 1 juga 2. Dan saudara lelaki sebapa mendapat 3 bahagian. 3 kali 1 adalah 3. Secara keseluruhannya, jamiah kita ialah 12 bahagian. Untuk suami meninggal tidak mendapat apa-apa kerana hartanya atau bahagiannya dibahagikan pula kepada waris yang ditinggalkan. Untuk ibu kepada si mati yang pertama daripada 12 mendapat 4 kerana hanya mewarisi daripada si mati yang pertama. Bapa saudara kandung si mati yang pertama juga begitu, mendapat 2 bahagian daripada masalah yang pertama dan tidak mendapat harta daripada masalah yang kedua. Ibu hanya mendapat bahagian daripada masalah yang kedua, iaitulah 1 kali 1, 1 bahagian. 2 orang saudara lelaki kandung mendapat 2 bahagian daripada masalah yang kedua dan saudara lelaki sebapa mendapat 3 bahagian daripada masalah yang kedua sahaja. Jadi inilah kaedah pengiraan ataupun jumlah yang kita perolehi daripada pengiraan secara munasakat, bagi contoh pengiraan tawaf.